Selamat pagi murid-murid. Okey, jadi apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sihat ya di luar sana. Jadi untuk pagi ini sila keluarkan buku teks anda, yang ini. Okey, buku teks anda yang ini ya. Sila buka muka surat 220 ya. 220. Okey, buku teks 220. Okey, yang ini ya. 220. Okey, dan muka surat 221. Okey, muka surat 221. Baik. Semalam cikgu ada suruh anda baca ya. Okey, baca muka surat tersebut. Okey, baca muka surat tersebut bukan? Okey, jadi cikgu harap anda dah baca. Okey, anda dah baca muka surat tersebut ya. Baca muka surat tersebut. Okey, jadi apa yang anda faham tentang muka surat ini? Okey, kalau kita lihat ya, tajuk utama ini adalah mari mengundi. Mari mengundi ya. Okey, jadi yang pertama yang cikgu nak tanya dekat sini, apakah yang dimaksudkan dengan mengundi? Okey, kelas, apa yang anda faham tentang mengundi? Mengundi adalah maksudnya memilih. Ya, memilih. Tetapi dalam konteks buku teks ini, dia lebih kepada mengundi pemimpin. Okey, mengundi pemimpin terutama di kawasan tempat anda. Okey, cikgu faham ya. Anda belum layak lagi mengundi sebab umur anda masih 16. Ada yang masih lagi 15 tahun. Ada yang dah terlebih umur iaitu 17. Okey, jadi tak apa. Belum tiba masanya untuk anda mengundi. Cuma apa yang cikgu nak anda tahu ialah anda kena faham apa itu mengundi ya. Anda kena faham ini adalah kefahaman secara asas ya, pengetahuan anda tentang mengundi. Okey, mengundi cikgu ulang semula adalah memilih. Okey, memilih. Tapi dalam konteks ini lebih kepada mengundi pemimpin, iaitu memilih pemimpin, memilih ketua. Kalau dalam kelas setiap kali awal tahun kita mengundi ketua kelas. Jadi kita perlukan undian. Jadi melalui undian itu siapa yang terbanyak dialah yang layak menjadi ketua kelas. Jadi apa-apa sahaja yang melibatkan organisasi kita memerlukan pengundian. Jadi kalau tanpa mengundi kita pilih secara rawak macam itu bukan kita punya secara itu bukan protokol dia. Jadi di Malaysia ini apa-apa sahaja melibatkan organisasi kita perlu mengundi. Okey, itu adalah proses. Okey, proses. Baik, kalau kita lihat di sini tajuk kita adalah dawat ungu di jari telunjuk. Okey, kalau anda ada ibu bapa yang pernah mengundi, perasan tak tangan mereka di bahagian ini hujung telunjuk. Ini kita panggil telunjuk. Yang depan ini kena celupkan. Okey, kena celup warna biru, warna ungu. Bila kita keluarkan warna ungu, dia balik, ibu bapa anda balik, dia akan bagi tangan ibu atau bapa anda mesti ada kesan warna. Itu tandanya ibu bapa anda sudah menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Sebab ini tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu memilih pemimpin. Okey, baik, cikgu takkan cerita panjang lebih dari awal sampai habis. Cikgu takkan baca untuk anda baca sendiri. Cuma apa yang cikgu nak tunjukkan di sini ialah saya akan simpulkan sekali. Okey, kalau kita lihat ya dalam cerita ini muka surat 220 ini. Okey, cikgu dah simpulkan sekali ya. Ini. Sebelum itu, cikgu akan cerita undi. Okey, jenis-jenis pengundian. Baik. Mesti anda tertanya-tanya bila umur mengundi, dan ada yang mengetahui bahawa umur mengundi adalah berumur 18 tahun. Ingat ya, yang itu berita belum sahih lagi. Tahu kenapa? Sebab cikgu ada jumpa dalam maklumat di dalam SPR
SPRM, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Okey, kita lihat sikit ya dalam ini. Okey, kalau kita lihat, okey, yang ini adalah SPRM, dari maklumat daripada SPRM yang cikgu ambil daripada kenyataan media. Di mana ini adalah penjelasan mengenai kekeliruan laporan media berkenaan pindaan had umur mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik. Sebenarnya belum lagi. Okey, belum lagi. Okey, cuma kekeliruan sahaja, belum sahih. Okey, kalau kita lihat dekat sini, belum sahih, belum lagi mendapat kelulusan daripada parlimen. Cuma pernah dibawa ke parlimen cadangan sebagai cadangan untuk pendaftaran pengundi secara automatik, iaitu berumur 18 tahun. Jadi bermakna kenyataan media sudah bagi tahu ya. Di sini berdasarkan kenyataan media ini belum lagi. Okey, jadi anda jangan teruja sangat ya, nanti umur 18 tahun anda nak mengundi. Belum lagi ya, belum lagi. Okey, kita berbalik kepada pembelajaran kita. Okey, pembelajaran kita ya. Okey, jenis pengundian. Anda kena tahu ya, kita ada 3 jenis pengundian. Yang pertama ialah pengundian biasa. Okey, maksud pengundian biasa ini adalah hari mengundi. Okey, misal kata tahun hadapan kita akan undi 21 Januari, misal katalah sehari selepas anda masuk sekolah tahun hadapan. Okey, jadi secara umum keseluruhan semua tempat akan mengundi pada hari tersebut. Itu maksud pengundian biasa. Maknanya diwajibkan pada satu hari, diperuntukkan satu hari sahaja. Okey, yang kedua kita akan lihat pengundian awal. Pengundian awal ini adalah bagi mereka yang tidak dapat mengundi pada hari biasa. Ini ya, biasa. Okey, sebagai contoh yang boleh undi awal, anggota polis, tentera dan pasangan, polis dan pasangan jugalah. Dan satu lagi adalah pasukan gerakan AM ataupun PGA dan juga pasangan mereka. Jadi mereka boleh bila perlu mengundi adalah sebelum 3 hari. Maknanya 3 hari sebelum tarikh pengundian. Untuk pengundian yang ini, yang asal ini. Okey, maknanya 3 hari sebelum tarikh pengundian. Dan yang ketiga, jenis pengundian yang ketiga ialah pengundian secara pos. Okey, pengundian secara pos ini ia melibatkan pelajar di luar negara dan juga kaki tangan awam. Okey, di luar negara. Kalau luar negara, kaki tangan awam luar negara, mereka berhak mengundi secara pos. Okey. Yang ini juga polis juga tentera yang bertugas pada hari mengundi awal juga perlu mengundi secara pos. Okey. Jadi lain-lain yang boleh mengundi secara pos ialah petugas pilihan raya, ahli panel, pegawai dan juga kaki tangan SPR. Bila mereka perlu mengundi, diadakan lebih awal sebelum hari pengundian biasa. Lebih awal lah sebelum hari pengundian biasa. Jadi kedua-dua ini, jenis ini, mereka boleh undi awal. Tetapi ini tidak boleh undi awal. Sebagai contoh, saya sendiri, cikgu sendiri, tidak boleh undi awal sebab tidak ada sebab saya undi awal. Saya tidak berada di luar negara. Saya berada di dalam negara. Baik, ini adalah antara penjelasan sedikit tentang jenis-jenis pengundian. Ya, anda kena tahu ya secara secara umum ya, makluman anda dan juga pengetahuan anda tentang pengundian. Baik. Sekarang ini saya nak simpulkan sekali ya cerita-cerita yang ada dekat sini. Mungkin anda rasa kurang faham. Jadi cikgu melalui video ini, cikgu harap anda faham ya. Okey, jadi watak utama di dalam cerita ini adalah Fazrin ya, Fazrin. Okey, Fazrin. Apa yang berlaku pada Fazrin ialah beliau ini, dia ini ditugaskan di Sandakan, Sabah. Jadi pada hari mengundi, dia terpaksa balik ya sebab mahu mengundi. Lama sudah tidak mengundi ataupun tidak pernah mengundi kalau berdasarkan dalam cerita ini. Okey, jadi Fazrin ini terpaksa balik dan Fazrin ini dia terpaksa balik. Okey, tujuan dia adalah mengundi. Okey, sebelum ke Kuala Lumpur,
dia terpaksa menyelesaikan tugasannya di tempat kerja. Jadi tempat kerja adalah di Sandakan ya. Seterusnya, sebelum terbang ke Kuala Lumpur, ini bila berada di Sandakan ya, lapangan terbang Sandakan, ada masalah pula yang berlaku. Apa yang berlaku? Kalau dalam cerita sini adalah penerbangan Fazrin terpaksa mengalami kelewatan. Mengalami kelewatan ya, sepatutnya sepatutnya 9.20, sebab satu-satunya tiket ada waktu ini 9.20 terpaksa terbang ke KL, tetapi lewat pada pukul 12.05 ya, tengah hari. Jadi terpaksa berada di lapangan terbang lebih kurang 2 jam 45 minit ya. Jadi sepanjang dia berada di lapangan terbang, dia teringat Fazrin teringat akan suasana tempat sepanjang tempoh berkempen pilihan raya di tempat dia mengundi tu. Jadi yang pertama dia dah fikir dia layak untuk mengundi sebab dia dah mendaftar. Jadi dia perlu buat semakan daftar pengundi. Jadi ini adalah benda yang perlu kamu tahu. Bila anda mengundi, anda tak boleh datang begitu saja. Nama anda sudah disimpan dan direkodkan oleh pihak SPRM, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya. Bermakna nama anda pastikan sudah didaftarkan dalam sebagai pemilih. Yang kedua, apa yang berlakulah pembubaran parlimen. Di mana yang pertama akan berlakunya penamaan calon. Kemudian dah nama calon, mereka perlu berkempen. Jadi tempoh berkempen dah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, mereka perlu ada hari undi awal. Ini yang macam cikgu bagi tahu tadi ya. Undi awal. 2 golongan ini tadi. Yang ini, golongan ini undi awal dan termasuk pengundian pos. Perkara seterusnya yang difikirkan oleh Fazrin ini adalah hari mengundi. Yang terakhir, hari mengundi. Baik. Kemudian sekarang ini Fazrin dah boleh berlepas. Setibanya Fazrin berada di Kuala Lumpur dari Sandakan, Fazrin naik kapal terbang. Dia berada di Kuala Lumpur, dia cari kereta sewa. Jadi cari kereta sewa untuk pergi mana? Tempat pengundian. So pada hari yang sama tau. Dia datang pukul 12 mana tadi? Pukul 12.05 minit. Lepas tu naik kapal terbang pergi ke KL lebih kurang 3 jam lebih. Jadi sampai di sana pukul 3 lebih. Jadi tempat mengundi. Cemas ni Fazrin waktu itu, sangat cemas. Tahu tak kenapa cemas? Sebab Fazrin dia cemas. Dia fikir dia lewat untuk sampai ke tempat mengundi. Sebab waktu mengundi mesti sebelum pukul 5 petang sepatutnya. Tetapi manakan Kuala Lumpur sebab besar, jadi dilewatkan, masih dapat lagi mengundi sehingga 5:30 petang. Jadi sampai tak Fazrin? Sampai. Jadi Fazrin tiba di tempat mengundi. Ni Fazrin lah. Jadi dia dapat buang undi dekat sini 10 minit lebih awal daripada dijadualkan, sebelum peti undi ditutup ya. Jadi pukul 5:30 petang, 5.20 dia sampai. 5.20. Pernah tengok YB ke kawasan anda? Kawasan anda ini maksudnya dalam pembubaran parlimen tadi inilah. 5.20 dia sampai. Jadi akhirnya si Fazrin berjaya mengundi. Fazrin berjaya mengundi. Jadi persoalan cikgu tadi, pernah tengok tak YB di kawasan datang berkempen di tempat anda? Jadi tujuan dia berkempen agar kita dapat memilih YB tersebut. Jadi waktu itulah sebagai contoh lah, kalau penduduk di Rumah Panjang, mereka boleh minta apa saja yang melibatkan pembangunan rumah panjang tersebut ya, untuk keselesaan penduduk di sesuatu rumah panjang. Misal kata ya, cikgu ambil contoh rumah panjang, lebih senang.
Baik. Jadi ini yang melibatkan tempoh berkempen, ya. Tempoh berkempen sebelum hari mengundi. Okey, baik. Itu saja cerita mengenai Fazrin, ya. Itu sebabnya kalau kita tengok ayat yang pertama ini, Fazrin menunjukkan jari telunjuknya, maknanya dia sudah berjaya kepada pemandu kereta sewa. Pemandu itu membalasnya dengan menunjukkan ibu jari tanda bagus. Dia gembira kerana Fazrin berjaya mengundi setelah hampir-hampir gagal. Itulah kisah dia dari awal sini sehingga ini. Okey, cerita dia. Okey, jadi saya sudah ringkaskan. Bagi anda yang terlepas, anda boleh pause, anda boleh tengok balik. Sebab ini video boleh tengok balik, ya. Jadi tak rugi, anda kena fahamkan cerita ini elok-elok, ya. Okey, baik, itu saja untuk kefahaman dalam cerita ini. Seterusnya, apa yang cikgu nak anda buat ialah, okey, mari kita tengok skrin, paparan skrin. Okey, kita pergi pada soalan, ya, soalan. Baik, kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Okey, kelas, apa yang cikgu nak anda? Ini adalah tugasan anda. Okey, tugasan anda, sila keluarkan buku latihan tata bahasa pemahaman anda. Apa yang cikgu nak anda lakukanlah, anda catatkan, ya, catatkan. Buat seperti ini. Buat seperti ini. Nampak tak? Okey, buku teks mesti tulis, buku teks 200, buku teks muka surat 220 dan 221 pemahaman, dan jangan lupa tulis tarikh kelas. Tarikh anda 18. Hari ini adalah 18 November, ya. Okey, 18 November hari Rabu, ya. Okey, jadi anda tulis soalan 7, ya. Soalan 7 ini adalah iras-iras soalan peperiksaan, lebih kurang sama seperti ini, ya. Soalan 7. Yang pertama anda kena tahu berdasarkan petikan apakah, okey, salin, ini soalan dia. Ini soalan dia. Berdasarkan petikan apakah maksud rangkai kata suasana hangat? Di mana itu? Okey, kalau dalam buku teks di sini dia. Perenggan kedua. Perenggan 1, 2, 3, 4. Perenggan yang keempat, baris yang pertama, suasana hangat. Jadi kena cari maksud apa itu suasana hangat. Okey, baik, 2 markah. Jadi cara anda menjawab nanti berdasarkan petikan, maksud rangkai kata suasana hangat ialah mesti buat macam itu kalau anda nak dapat markah yang bagus, ya. Memang selalu kita dah buat dalam kelas seperti ini, ya. Jadi saya harap anda boleh buat seperti ini. Jangan buat point, jangan buat short form, ya. Ini bukan bahasa Cina, ini bukan bahasa India, ini bukan matematik dan sejarah. Ini adalah bahasa Melayu. Guna bahasa yang betul. Okey, yang kedua ialah berdasarkan bahan, Fazrin teringat akan suasana hangat sepanjang tempoh berkempen. Apakah keadaan suasana sepanjang tempoh berkempen di kawasan pilihan raya tempat dia mengundi? 3 markah. Sini ada jawapan dia dekat sini. Teks anda. Teks anda dekat sini teringat. Okey, perenggan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Perenggan keempat ada. Okey, cari 2. Cari 2. Maafkan cikgu. Cari 3. Okey, tengok cara menjawab. Berdasarkan bahan, keadaan suasana sepanjang tempoh berkempen pilihan raya tempat dia mengundi ialah ini. Ingat ada guna subjek dan ni, guna peranan wacana. Lepas tu guna subjek dan predikat. Pastikan ada subjek, ada predikat. Selain itu, guna subjek dia. Okey, suasana pada ketika itu ialah apa? Cari dalam ni. Dalam teks. Lepas tu ayat yang terakhir tambah pula, cari. Guna subjek. Keadaan pada ketika itu juga apa? Cari di sini. Ada. Okey, jadi cikgu jumpa 3 isi di sini. Jadi 3 markah. Okey, pastikan ada subjek dan predikat, guna ayat yang betul, ya. Yang ketiga, berdasarkan bahan, Fazrin kelihatan cemas. Mengapakah dia kelihatan cemas? Adakah dia sempat ke lokasi mengundi? Okey. Berdasarkan bahan. Okey, cara menjawab, dia kelihatan cemas kerana apa? Okey, ayat yang kedua. Selain itu, Fazrin apa? Fazrin itu adalah subjek lah. Bergantung pada anda lah ayat macam mana yang anda nak buat.
pastikan ada dalam teks ini. Untuk soalan yang ketiga ni ada 2 saja jawapan. Untuk dapatkan lagi 3 markah yang terakhir adalah 3 markah adalah ini jawapan dia. Ya, dia sempat ke lokasi mengundi. Tidak perlu bagi sebab. Kenapa? Sebab soalan kata, adakah dia sempat ke lokasi mengundi? Itu sahaja. Dia tak perlu nyatakan sebab. Jadi anda dah menjawab soalan ini. Jadi 3 markah, 3 dalam tangan. Dan yang terakhir, sebagai rakyat Malaysia, apakah ciri-ciri pemimpin idaman anda? Huraikan 2 ciri. Sebagai rakyat Malaysia, apakah ciri-ciri pemimpin idaman anda? Ini lebih kepada jawab soalan kebat. Ya, kebat. Cikgu tulis dekat sini. Kebat. Okey. Jadi kalau macam mana kita nak mulakan ayat? Sebagai rakyat Malaysia, ciri-ciri pemimpin idaman saya, anda tukar kepada saya. Yang pertama ialah, tengok cuba perhatikan soalan ini. Dia kata huraikan 2 ciri. Ini bermakna anda bagi 2, tetapi anda kena huraikan supaya anda layak mendapat 4 markah. Ialah apa? Yang pertama, nampak tak warna ni? Ada 4 warna ini, bererti anda kena bagi 4. Hal ini demikian kerana anda huraikan. Selain itu, isi yang kedua. Apa ciri yang kedua? Lepas itu huraikan. Kenapa anda pilih? Hal ini demikian kerana apa? Banyak ya ciri-ciri. Apa maksud ciri-ciri kelas? Bermakna apa yang ada dalam sifat pemimpin, sifat orang itu. Sebagai contohlah pelajar A. Nama pelajar A itu Ali. Apa sifat Ali? Baik. Itulah ciri-ciri dia. Rajin. Itulah ciri-ciri dia. Jadi untuk menjawab soalan ini sangat senang. Apa yang ada pada seseorang itu. Tetapi dalam konteks ini lebih kepada pemimpin. Baik. Itu saja latihan kita. 4 saja latihan, iaitu pemahaman sahaja. Jadi anda boleh hantar latihan ini selewat-lewatnya pada petang ini. Kalau ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu cikgu ya. Tak dapat hantar melalui Google Classroom. Jadi latihan hantar seperti biasa, masukkan dalam Google Classroom ya, sebab senang untuk cikgu semak. Itu sahaja. Saya kalau boleh, kalau dapat, kalau tak dapat, hantar melalui WhatsApp. Cikgu akan semak melalui WhatsApp. Ya. Dan selepas cikgu semak, pastikan anda semak semula, tengok semula. Sebab saya dah bagi markah, saya dah semak untuk anda. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda kena semak, keluarkan pen merah dan semak ikut seperti yang saya semak. Bermakna buku anda dah ditanda di rumah sana. Pastikan anda lakukanlah ya, dan jujur anda belajar, sebab kita ni tak dapat berjumpa. Kita jumpa pun tahun depan. Ya. Jadi saya harap anda lakukanlah ya, tolonglah lakukanlah, buatlah sesuatu untuk diri anda. Kalau anda tak nak buat sesuatu, susah ya tahun depan, sebab anda tahun depan kita SPM. Jadi buang masa. Jadi bagus jangan buang masa lah, kita buat sekarang ya. Jadi saya harap anda lakukanlah ya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tanya cikgu di ruangan WhatsApp. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, dan itu sahaja latihan kita pada hari ini. Tak banyak. Anda boleh buat ini dalam masa 20 minit sahaja. Dah siap ya. Jumpa lagi. Stay safe. Dan selamat belajar.